Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita. Kita berkenaan dengan usul tafsir. Yang mana kita sampai ke itu, kita sedang bincangkan berkenaan dengan bahagian-bahagian tafsir. Dan kita katakan bahagian tafsir ni ataupun bentuk pecahan-pecahan tafsir ni, dia kata kepada 4 perkara, 4 cara ataupun 4 pecahan. Itu yang pertama sekali kita kata itu berdasarkan kepada pengetahuan manusia padanya. Dan kita sedang bincang bahagian ni. Kedua berkenaan dengan berdasarkan kepada jalan sampai ke tafsir tersebut. So tafsir ni kita pecahkan kepada jalan kita sampai, macam mana kita sampai kepada tafsir berkenaan. Kemudian kita yang keempat dengan ambil kira arah tuju atau hala tuju ahli tafsir dalam menafsirkan Quran tu. Dia ni ada masalah akidah ke something ke hala tuju dia dalam menafsirkan tu dia ikut apa. Okay. So basically kita punya bincang itu bau nombor 1 masih lagi berkenaan dengan berdasar pengetahuan manusia tentang tafsir itu sendiri. Pasal kita kata bahawa itu bila manusia ni, bila tafsir ni dibahagikan betul-betul, maksudnya dia ada okey. Dia ada bahagian berkenaan dengan tajuk macam Ibn Abbas radhiyallahu anhu sebutkan bahawa tafsir ni ada 4 berdasar pada manusia punya pengetahuan. Pertama, bentuk yang diketahui oleh orang Arab daripada kata-kata mereka, kita bincangkan. Kita kata bahawa benda ni ada kepada keseluruhan lah. Sebab kadang-kadang ada kalimah atau perkataan pada orang Arab tu sendiri kadang-kadang tak tahu. Sebab tu kita kata dekat sini dilihat kenapa para sahabat Nabi SAW dahulu sendiri, bahkan salafus soleh, ada kalimah-kalimah Al-Quran mereka sendiri tafsirkan. Kalimah tu bahasa Arab. Lepas tu diorang buat penjelasan di kalimah tu maksud apa. Ini kerana kadang-kadang kalimah tadi tidak nyata kepada sebahagian mereka. Nanti kita cerita itu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bila dia membaca surah Al-Ghashiyah, surah Abasa. Surah Abasa, lalu bila sampai kepada wa fakihatan wa abba, dia terhenti. Dia Arab, tapi dia terhenti kejap. Memikirkan apakah itu abba. Apakah itu abba? Dan sekali lama-lama dia kata ini adalah takalluf. Lalu lepas tu dia berhenti daripada memikirkan. Sebab ketika mana bahagian sebut, kerana bagi dia kalau dia terus fikirkan benda tu, dia kata memberat-beratkan diri. Okey, baik. So jadi kita bincangkan dah pada sampai itulah yang bahagian berkenaan dengan diketahui orang Arab. Kedua, yang tak diketahui oleh manusia, itu bentuk yang contoh macam aqimus solah, okey, wa atuz zakah, ataupun dalam walillahi 'alan nasi hajjul bait. Itu semua tu tak boleh, siapa kata tak tahu. Macam juga masalah kutiba alaikumus siyam. Ini semua ni apa yang sepatutnya kita dalam konteks masalah seorang Muslim tak boleh tak tahu. Dan maka inilah bentuk yang kita kata tafsiran yang wajib semua orang tahu, terutama berkaitan dengan tajuk tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim, sebagai seorang bapa, sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri. Tajuk-tajuk ni dia kena belajar. Wallahu a'lam, mungkin akan datang mungkin satu masa nanti kita boleh propose untuk pengajian tafsir untuk pakal suami dan isteri. Datanglah tafsir kan, bincang ayat surah Al-Baqarah contohnya, macam ayat berkenaan dengan tajuk masalah masalah talak, masalah nafkah, masalah iddah. Yang sepatutnya diketahui oleh semua. Ini tidak kan, banyak orang datang kahwin tapi tak reti apa-apa. So membawa kepada masalah lepas tu. Dan kita tak nak rating kadar perceraian tinggi. Tapi kebanyakan orang tak tahu hukum hakam perkahwinan. Itu contoh sudut lah. Contoh ataupun yang bakal jadi bapa, kita buat kelas tafsir berkenaan dengan Luqman. So Luqman nasihat pada anak dia, apa yang patut seorang bapa bagi tahu pada anak dia. So basically kalau kita fahamkan
secara keseluruhan sepatutnya benda ni persiapan bagi kita semua, dan tak boleh siapa tak tahu. Hatta berkenaan tauhid, berkenaan isyarat Allah Ta'ala, tak boleh kita kata ini ilmu untuk ulama-ulama saja. Bahkan ini adalah ilmu yang sepatutnya difahami oleh semua. Okay? Baik. Jadi hukum ni dikata, yang kita bincang tu, kita kata hukum dia, semua hukum ni dikata yang berkaitan tajuk ni termasuk hadhihi kulluha dakhilun fi dimnil dakhilatu dimnil wajibi. Ni kesemua ni masuk dalam kandungan yang wajib. Alladhi yajibu al muslimi ta'allumuhu, yang wajib kata orang muslim mempelajarinya, min tafsir daripada tafsir. So mesti belajar sepatutnya. Okay, baik, ini kita sambung. Al-wajhu tsalitsu, bentuk ketiga. Bentuk ketiga daripada tafsiran yang berdasar kepada pengetahuan orang ramai terhadapnya. Sama ada orang Arab tahu, kita wajib tahu. Yang ketiga, al-wajhu tsalitsu ma ta'lamuhu al-ulama, apa diketahui ia oleh para ulama. Para ulama saja yang tahu. Okey, dia kata wa mimma yashmuluhu hadzal qism, di antara apa yang dirangkumi ia oleh bahagian ini, ma tashabaha minhu ala amatin nas, dia apa yang samar-samar daripadanya ke atas umum orang ramai. Contoh macam bila Allah kata yas'alunaka 'anil mahid, dia tanya kamu hai Muhammad mengenai haid, mahid. So, jadi jadi tajuk benda macam ni kadang-kadang ada timbul tajuk tu. Macam wal tumatallaqa tatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Quru tu apa? Sebab ada orang ramai dekat situ ada pengetahuan yang berbeza-beza. So para ulama mengetahui perkara ini. Bahkan berdasar pada dalil tambahan daripada hadis daripada tempat lain, diorang akan boleh jelaskan maksudnya apa sepatutnya. Bukan maksud yang lain. Macam alhaakumut takatsur. Takatsur apa benda? Membanyak-banyakkan. Tapi sebenarnya benda tu ada rujukan. Kalau ulama dia akan jelaskanlah, yang banyak-banyakkan anak, pinak dan juga harta. Kan? Pasal ayat lain datang wa takatsur fil amwalil aulad. Takatsur pada amwal dan aulad. So benda macam ni kita kata yang para ulama akan tahu. Dan dikata wama yustambatu minhu min fawaidi wa ahkam. Demikian juga apa yang merangkumi apa yang dikeluarkan daripadanya faedah-faedah hukum-hukum. Ini pun para ulama yang tahulah. Macam contoh macam apa pengertian, contoh macam dalam suratul Al-Baqarah kan, ayat 1 sampai 183 187 berkenaan dengan puasa. Kan para ulama kata tiba-tiba diselitkan tajuk doa. Semua tajuk puasa kecuali satu ayat, itu 186. Kita buka dalam Quran Karim, tajuk Ramadan, tajuk puasa Ramadan ni, dia datang daripada 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam, sampailah ayat uhilla lakum litasiyamir rafathu ila nisaikum 187. So kalau kita lihat semua ayat tu kan, 83, 183, 184, 185, 186, 187. Benda macam ni kita perhatikan, kita macam biasalah, tapi tiba-tiba kita tengok semua sekali tentang puasa kecuali satu. Itu ayat 186 yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba engkau tanya aku, tanya engkau kepada engkau tentang aku, maka jawablah aku ni dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menyambut seruan orang menyeru bila dia seru aku. Falyastajibu li, mereka minta makbulanku, wal yu'minu bi, minta mereka beriman denganku, la'allahum yarshudun, moga mereka mendapat petunjuk. So kalau ikut pada ayat ni kan, kita perhatikan dengan jelas bahawa dekat situ Allah SWT berikan kepada kita diselitkan. Benda kadang-kadang benda ni orang lain tak nampak. Diselitkan. Bukan. Jadi para ulama akan tahu insya-Allah benda macam ni, tafsiran atau penjelasan sedemikian, para ulama akan tahu, keluar daripada hukum, faedah-faedah daripada masalah. Contoh macam Ali bin Abi Talib, bila mana pada zaman dia dahulu pernah, pada zaman Umar memerintah, pernah sekali Umar nak hukum perejam ke atas seorang wanita yang mengandung sedangkan suami dia tak ada. So bila Umar nak buat, Ali bin Abi Talib sekat, dan dia kata pasal Umar kata pasal perempuan tu, okey, perempuan tu mengandung dan kelahiran anak dia tadi sebenarnya kurang daripada 9 bulan. Kurang 9 bulan. So bila benda tu sampai kepada Umar nak buat. Tapi Ali bin Abi Talib kata tak boleh. Sebab apa? Dia ambil ayat Quran. Dia kata ayat Quran surah sekian, jap minta handphone saya tu. Handphone je. Handphone saja. Yang lain tak payah. Tinggal. Nak bangun tinggal meja boleh, tapi macam kena kabut lah. Okey, baik. Okey, dia ambil 2-3 ayat antaranya surah Al-Baqarah. Ayat Al-Baqarah ayat yang ke 233. Yang tak sebut
wal walidat, dan ibu-ibu, yurdi'na auladahunna, mereka menyusukan anak-anak mereka, haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Liman arada an yutimma radha'ah, bagi siapa-siapa yang nak sempurnakan penyusuan. So ayat surah Al-Baqarah 233 sebutkan berkenaan dengan tajuk menyusu sempurna 2 tahun. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Ahqaf, surah Ahqaf ayat ke-15, okay, Allah Ta'ala nyatakan wasainal insana biwalidayhi ihsana, kami pesan pada manusia terhadap 2 ibu bapanya hendaklah berlaku baik. Hamalat ummuhu kurhan wa wada'at kurha, ibu dia mengandungkan dia dengan payah dan lahirkan pun dengan payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, ibu dia mengandungkan dia dan juga menyusukan dia 30 bulan. 30 bulan. Kalau surah Al-Baqarah tadi sebut menyusu sempurna 2 tahun, 2 tahun kan? Haulain kamilain. Sini sebut mengandung dan menyusukan 30 bulan. So kita tolak dia daripada 30 tolak 24. Tinggal berapa? 6. Memang tu actually dari segi masalah embryologi betul. Mana bayi atau janin kurang daripada 6 bulan dia tak boleh hidup. Sebab antara sebab dia adalah kerana hujung paru-paru dia tu belum lagi terbentuk alveolus untuk penukaran oksigen dan karbon dioksida. So basically kalau dia lahir sebelum 6 bulan dia takkan boleh hidup. Dia tak boleh hidup pasal dia tak boleh bernafas sendiri. Kalau kita letak tiup pun tak boleh bernafas juga. Kalau kita sumbat pun tiup, dia tak bernafas juga. Sebab kalau nak kena faham, oksigen introduce pada badan kita ketika sekarang ni mesti melalui paru-paru. Ketika dalam perut mak kita mula-mula kan, dalam tu melalui tali pusat. Tali pusat mak kita bawa oksigen, bawa makanan, tali pusat. Tapi bila budak tu keluar sebelum daripada 6 bulan, paru-paru dia tak ready untuk bernafas. Itu basic. So kalau anda kata dia lahir lepas 6 bulan dia boleh hidup. Jadi ya kurang 9 bulan tak apa. Kurang 9 bulan tak apa, jangan kurang daripada 6 bulan. Maksud dia bila jadi Ali bin Abi Talib sekat Umar daripada melakukan hukuman ke atas wanita tersebut sebab alasan dia ikut dari Quran Karim serendah-rendah atau sekurang-kurang seminima tempoh mengandung adalah 6 bulan. Selagi lepas 6 bulan, selagi tu dia boleh. Itu yang kita pakai sekarang dalam JPN pun. Tarikh nikah dengan tarikh lahir anak tadi tak boleh kurang 6 bulan untuk tentukan nasab keturunan. Kalau sekiranya nasab tadi, anak tersebut nasab dia dia punya kelahiran dia dengan lahir tarikh nikah mak bapak dia tadi kurang daripada 6 bulan, maka tak sah taraf dia panggil. Tidak sah taraf. Yalah, ada orang kata macam ustaz ni, kita kesian budak tersebut. Kasihan kita bukan dekat situ. Kasihan kita kalau betul kesian kat budak tu, jangan bagi orang berkhaluat, jangan bagi orang berkapal-kapal. Itulah cara kesian betul. Kalau kita sibuk berkenaan masalah lepaskan budak tersebut, tapi punca kepada lahirnya anak tak sah taraf ni kita tak buat apa-apa. Ini sangat salah lah. Ini banyak berlaku dalam masyarakat barat kan, yang orang ataupun orang Islam yang terkesan dengan pengaruh barat, dia sibuk memperjuangkan hak nama anak tersebut. Tapi dia tak pernah perjuangkan berkenaan masalah bila wanita diperdagangkan, wanita tak dihormati, dijadikan barang mainan dan sebagainya. Dia tak ada sebarang keprihatinan. Ini konsep betul lah. Macam kalau kita marah dengan nyamuk kan, kita bukan pukul orang yang kena demam tu. Jumpa orang dengki, kau bodoh, pupak kan. Kita patut patut musnahkan nyamuk tu lah. Kita sekat punca, bukan pergi ketuk kat orang. Sibuk dengan orang yang sakit tu. Orang sakit tu kita rawat lah. Tapi punca dia kena basmi, barulah betul kita menyelesaikan masalah. Ini sekarang ni banyak aktivis yang kesian budak, tapi bila orang couple dia tak cakap apa benda pun, dia diam. Sebab itu antara jalan kepada berlakunya benda tersebut. Pesta tahun baru, pesta Valentine ke, pesta arak ke, judi ke, konsert. Ini adalah benda yang patut dihentikan. Pasal itulah yang membawa kepada satu lagi, pergaulan bebas tadi. So itulah yang menyebabkan lahirnya budak yang tak berdosa tersebut. So kenapa yang itu dia diam? Time budak tadi dia jadi hero. Time punca dia diam, tak tahu. Kan? Bahkan yang punca lah bila kita cakap kata haram, ekstrim. Kan? Elak lah kan. Kita ni moderate kan. Wasatiyah. Jahat buat, baik pun buat. Syaitan. Kan? Ni syaitan nama dia. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Jadi maksud dia benda macam ni, macam contoh kisah Ali kan.
Dia gabungkan di antara ayat ni, dia samakan, kemudian dia buat keputusan dengan tajuk tersebut kan. Dia sekat Umar daripada laksanakan hudud kepada seorang wanita yang mengandung, yang melahirkan anak kurang daripada 9 bulan. Lebih 6 bulan tapi kurang 9 bulan. Jadi kat situ tajuk dia. Jadi macam ni kita faham. Benda ni para ulama je tahu. Kalau ikut kita macam mana nak istinbat, mana nak keluarkan hukum. So basic dia dekat sini, pada asas ni, ini kata-kata benda-benda yang perlu diketahui, memang diketahui tafsiran yang para ulama tahu. Mungkin orang Arab tak tahu, orang awam tak tahu. Okey. Dia kata hukum dia, hukum yang ini wahadzal qismu, bahagian ini min furudil kifayah, termasuk di fardu kifayah. Sekurang-kurangnya mesti ada dalam masyarakat, dalam perkampungan, dalam negeri, dalam bandar, dalam negara, dalam seluruh umat Islam ni mesti ada seorang yang tahu. Jika tak ada seorang pun tahu, maka semua berdosa. Sebab nanti semua akan buat hukum ataupun meletakkan peraturan dengan tanpa merujuk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah sama sekali sebab itu perlukan kepada yang alim. Kemudian wajhur rabi', bentuk yang keempat, beberapa sudut pecahan tafsir berdasar pada sudut pengetahuan manusia. Wajhur rabi', bentuk yang keempat, dia kata ma la ya'lamuhu illallah. Apa yang tak diketahui oleh kecuali siapa-siapa kecuali Allah Taala sahaja. Wa man idda'a, barang siapa mendakwa ilmahu pengetahuan tentang perkara-perkara ni, rahsia-rahsia ni, faqad kadzaba, maka dia telah berbohong. Dia telah berdusta. Ni banyak kadang-kadang kita takut kelas-kelas yang apa? Rahsia-rahsia. Rahsia huruf ba, rahsia huruf ta, rahsia. Dia Quran ni bukan rahsia. Jadi sudut macam tadi lah, macam dikatakan Ibn Abbas kan. Ada yang orang Arab tahu. Orang Arab baca dia faham. Ada orang Islam wajib tahu, tak boleh tak tahu. Tadi kata Allah mana? Allah tu apa? Dia masalah lah. Dan Quran kata ani'budullah, sembahlah Allah. Apa sembah tu? Dia tak tahu pengertian tersebut, dia masalah. Ni wajib dia tahu. Kemudian yang ketiga tadi yang para ulama tahu, yang keempat ni. Kalau tak masuk dalam tiga-tiga ni, yang masuk keempat, itu apa yang tak diketahui ia kecuali Allah Taala saja. Barang siapa dakwa mengetahui, maka dia telah berbohong. Dia telah berbohong. Okey. Wa yashmulu hadhihi haqa'iqul mughibat wa waqtu wuqu'iha. Dan termasuk dalam perkara-perkara ni ini haqa'iqul mughibat, hakikat perkara-perkara gaib. Contoh macam Ya'juj kat mana, kan, kawasan dia, Zulkarnain punya tembok tu kat mana, tempat Zulkarnain berhenti tengok di mana terbenamnya matahari. Kemudian tempat mana mendaratnya kapal Nabi Nuh alaihissalam, Bukit Judi tu yang disebut dalam Quran Judi tu apa pasal? Kalimah Judi tu sebenarnya maksud dia kapal, maksud dia gunung. Wastawat alal Judi, tak kata gunung Judi. Kan? Jadi dia memang bukit, dia turun atas bukit. Tiba-tiba orang kata bukit tu ada kat Turki, yang ni kata dekat sekian, yang dia kata dekat sekian. Semua sekali tafsiran lah. Benda-benda yang tak diketahui dia kecuali oleh Allah Ta'ala sahaja sebenarnya. Bahkan Allah Ta'ala kadang-kadang jadikan macam Ashabul Kahfi, gua kat mana, bahkan jumlah mereka berapa, anjing mereka jenis apa, color apa, Allah tak cerita kan. Kita kata mana anjing Ashabul Kahfi, tengok rumah jiran kita, ini kok Ashabul Kahfi punya anjing. Ini semua sekali benda-benda yang tak masuk dalam perkara. Apa lagi kayu kapal Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh, kayu dia kayu apa, kokak ke? Yang mana tahu kan, orang kita guna jirai ke datang, mana tahu kan. Semua sekali benda-benda macam ni kita kata tak mengetahuinya kecuali Allah. Kalau Nabi terangkan, kita stop lah. Para sahabat cerita kan berdasar kepada apa belajar dengan Nabi, iyalah. Kerana hakikat perkara-perkara gaib yang Allah Ta'ala sembunyikan, tak cerita kat kita, tak terangkan dengan detail pada kita. So kita stop situ lah. Tak boleh kita masuk dalam. Bahkan tentang sifat Allah Ta'ala macam tu jugalah. Tak boleh kita datangkan dengan conclusion berdasar pada akal. Yang kita dengar banyak orang gunakan macam Allah tak bertempat dan sebagainya. Semuanya ayat ni datang berdasar pada falsafah, bukan berdasar pada dalil. Itu basic dia. Pasal bukan benda tersebut berdasar kepada dalil, dia berdasar kepada akal. Tak logik dengan akal, kita buang. Ini bukan cara kaedah yang betul. Sebab tu benda ni Allah Ta'ala uji kan, jadikan benda ni ujian kepada kita untuk kita berhenti pada batasan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kadang manusia ni over confident ataupun overestimate keupayaan akal dia. Lalu dia cuba untuk kononnya menyingkap. Ada orang saya jumpa belajarlah tafsir Quran sendiri dan sebagainya. Kemudian dia kata wadh-dhariyat dharwa tu wireless telecommunication. Wadh-dhariyat dharwa, ini wireless telecommunication. Dia mula-mula tu kita macam ada vibe, sama lah vibe kita cakap tu serupa. Tapi bila sampai tu peringkat kan, dia mula lari. Dia lari daripada asas kaedah tafsir. Kita tak boleh biarkanlah. Mula dia setuju, kita setuju.
Quran ni adalah, ni sama-sama. Quran adalah bukti Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah Taala. Semua kita setuju. Quran ini patut difahami oleh kita untuk tahu apa mukjizat Nabi. Ya, kita setuju. Tapi bila dia start masuk pada detail, apa benda yang jadi contoh mukjizat Nabi tu, dia gagal. Sampai last waktu tu kawan kita ada, saya kata dengan dia, abang, maksud abang macam mana? Kalau kita kata inilah dia sebenarnya Quran nak sampaikan, yang gaib, yang tak tahu ni, yang samar-samar dilah sebenarnya iman. Saya kata, tang mana bang? Wal asri, saya kata wal asri, demi masa ke demi waktu asar. Kalau kita buka tafsir, bukan terjemahan tafsir bukan terjemahan. Dalam tafsir dia ada pendapat-pendapat berkenaan dengan tajuk wal asri itu apa. Ada para ulama kata wal asri demi asar, demi waktu asar. Berdalilkan dengan hujah banyak, antaranya ayat Quran yang contoh macam surah Al-Baqarah ayat 238. Ayat 238 Allah nyatakan hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Pelihara ke atas solat-solat, pelihara ke atas solat wusta. Dan Nabi kata solat wusta ni asar. Asar boleh je. Allah Ta'ala kan sumpah dengan apa sahaja. Bahkan Allah Ta'ala sumpah dengan 10 hari awal Zulhijjah, wal fajri kan, demi waktu fajar, demi malam qadar, waktu-waktu ibadat, waktu-waktu yang ada ada penggandaan amal dan sebagainya. Memang Allah Ta'ala sumpah lah. So kalau Allah Ta'ala sumpah wal asri itu demi waktu asar, apa masalah dia? Boleh je. Wal asri masa pun boleh juga. Ni contohnya kita nak faham kan. Ikut tafsir kita boleh pergi A atau B. Dalam terjemahan dia akan pilih salah satu, tak tulis semua sekali. Slash atau wal asri demi masa slash demi waktu asar slash kan. Orang baca wal asri, apa ni? Itu kena faham. Terjemahan dia choices of words yang kita ambil. Sebab tu kita bincang itu pernah kita sebutkan masalah tadabbur Quran, tak tahu tafsir masalah. Kita akan silap faham nanti. Sebab dalam masalah tafsiran tadi, dia ada yang rajih, ada yang marjuh. Kan ada yang rajih lebih kuat, ada yang marjuh, pendapat tu tak kuat. Pendapat tu lemah. Betul ada diriwayatkan tapi pendapat yang lemah. So kita boleh jadikan itu sandaran bagi apa pegang kita. So, saya kata dengan dia memanglah wal asri ke wal fajri ke, mana fajar? Bila wal fajri, fajar mana? Fajar 10 Zulhijjah, fajar hari ke 10 Zulhijjah tu ke? Fajar tiap-tiap hari kita solat ke? Fajar mana? Kita tahu, tapi kita tahu tak sumpah dengan waktu ibadat. Layalin ash tu mana? Adakah dia 10 akhir Ramadan ke? Tapi kebanyakan para ulama tafsirkan 10 awal Zulhijjah. Wasyaf'i wal watr, demi yang syafa' itu hari ke-8, hari tarwiyah. Wal watr, dan juga hari apa? Hari ke-9 Zulhijjah. Allah Ta'ala sumpah. Saya kata dengan dia, kita tahu tak apa. Wal asri, tak tahu apa, tak apa. Wal dhariyat tu, adakah dia angin yang membawa benih ke atau apa sekalipun, tak ada masalah. So lepas sumpah dalam kaedah bahasa Arab, bila kita sumpah, tujuan kita sumpah untuk emphasize ayat, statement kita, macam demi Allah, apa? Dia benar. Demi Allah, benda tu sedap. Kita emphasize something, gunakan sumpah. Sumpah itu sendiri tak ada benda, kita tak boleh buat apa-apa. Kita jumpa, demi Allah. Demi Allah. Apa ustaz? Demi Allah. Demi Allah. Kan tuan-tuan macam apa ustaz ni? Demi Allah. Dia mesti ada demi Allah apa? Wallahi apa? Wallahi. Itu salah faham. Jadi dengan konsep ni saya kata dengan dia tak boleh macam tu. Kalau saya tak tahu wadhariyat tu apa pun tak kisah. Tapi inilah dia ilmu sebenar. Saya kata dengan dia waktu kita tapi abang kita Zulfikar nak tangkap video, saya tak bagi. Kalau tak ada video lain lah kat situ. Video controversial kan, tafsir Quran Sukati. Jadi saya kata dengan dia, sekarang saya bagi pada abang. Abang terang pada kawan kita ni kebenaran Quran berdasar pada apa yang abang jumpa. Dia tak boleh. Dia tak boleh tau. Dia macam, saya kata terang lah. Terangkan Quran ni benar, macam mana dibuat di tanah Arab. Bila sebut i'jazul ilmi. I'jazul ilmi ni, kita bawa bukti apa benda yang sains baru jumpa sekarang, Quran lama dah cerita. Jadi kita bandingkan, tengok macam mana zaman Nabi tak teleskop, tak ada mikroskop, Nabi boleh cerita, macam mana boleh ilmu sains temui benda yang sama. In the end bawa pada Islamnya mereka masuk Islam. Mereka kata ilmu ni mustahil daripada manusia. So macam tu kita dapat buktikan Quran ini mukjizat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila dia kata apa, wadzadarwa tadi kan, itu bukti sebenar, saya kata dengan dia, buktikanlah, dia tak boleh buat. Dia tak boleh nak panggil apa, push untuk dapatkan apa maksud tadi. Ini contoh dia lah. Contoh bahaya dia. Bila dia kata tahu benda yang kononnya tersembunyi. Tu saya kata saya tak adalah larang orang kaji Quran, tapi ambil disiplin betul.
Sebab kalau dia kata tanpa disiplin betul, bimbang nanti orang tu sibuk buka kelas rahsia huruf ba. Dia mula ajar Quran biasa. Ada seorang hamba Taala ni. Dia ajar Quran biasa je, Quran baca Quran. Lepas tu dah habis baca, pakcik-pakcik pun takkan baca je. Nak tahu maksud. Tapi oleh kerana dia tak belajar tafsir. Dan kalau cerita buat tafsir pula, mungkin selain ustaz ni, ustaz lain banyak pandai lagi belajar tafsir. Betul tak? Mana mungkin ada orang lain, jadi dia rasa macam apa nak market benda pelik yang orang tak buat. Kalau orang cakap dengan saya buat sangka je, saya buat sangka. Sebab benda tu basically pasal nak audience. Nak audience je. Jadi dia keluarlah rahsia huruf ta. Penuh diwan. Akak-akak daripada Seremban datang, daripada Pening datang, beli kat kapal terbang, datang semata-mata dengan rahsia huruf ta. Tahulah. Ini contoh. Benda-benda yang rahsia-rahsia ni jaga sikit. Kalau kita kata apa? Pengertian halus. Itu sedap sikit bunyi dia. Pasal dalam tajuk ni, kalau di tanah Arab, dan sekarang Lataiful Quran. Lataif Al-Quran, pengertian halus dalam Quran. Contoh macam dia bilang tentang tajuk apa? Kalimah lelaki dalam Quran, kalimah perempuan dalam Quran. Itu lataif lah. Ilmu yang kita bila tengok balik, subhanallah. Macam baru ni kan ada kecoh tajuk apa, diorang sebarkan huruf-huruf Quran. Ada dengar huruf-huruf Quran yang diorang dah ajar. Dia kata Imam Syafi'i katalah, sebenarnya bukan Imam Syafi'i cakap. Lepas tu dia ambil kitab Ibn Arabi, Wahdatul Wujud, untuk jadikan sandaran kepada kata-kata dia. Saya pernah jawab benda ni dalam website Arab. Lama dah bahas tajuk ni. Dia dah terangkan berkenaan dengan apa, bilangan huruf-huruf Quran. Okey, dia kata ni, dia buat mengapa umat Islam ramai baca Quran di bulan Ramadan. Tukar. Hari tu tak ada. Hari tu tak ada bulan Ramadan yang lama punya. Sejak 1200 tahun silam, ketika dunia belum mengenal komputer atau alat hitung sejenis, maka Imam Syafi'i telah mampu mendata jumlah huruf masing-masing dalam Al-Quran secara detail dan tepat. Imam Syafi'i dan kitab Majma'an Nujum Ulum, Fata'an Nujum ni, yang dikutip oleh Ibn Arabi dalam kitab Futuhat Makiyah kan. Dia kata Futuhat Ilahiyah, dia sebut alif 48,740, lam 33,000. Tipu je sebenarnya. Actually sebenarnya kalau ikutkan Quran ni, ijma' para ulama, jumlah tapi jangan buat umur kita jumlah huruf-huruf Al-Quran ni adalah 300,000 lebih. Cuma lebih tu berapa? Dia ada website dia. Yang dia orang pantai bukan. Itu contohlah. Okay, dan apa benda yang tiba Lataiful Quran dia? Macam bukan rahsia. Maklumat yang halus, yang seni, yang kita terlepas pandang berkenaan dengan Al-Quran. Itu ialah betul lah. Itu kita belajar lah. Allahu a'lam kan. Okey, baik. Jadi okey, yang ni dia kata contoh hakikat perkara gaib, waktu wuqu'iha, dan bilakah berlakunya. Okey, waktu bila nak berlaku satu benda, macam bila Ya'juj Ma'juj nak keluar, bilakah akan sekian, bilakah Dajjal, bilakah binatang turun dan sebagainya. Jadi dia benda tersebut, dia kata benda ni, ini bentuk yang tidak masuk dalamnya pengertian kerana pengertian sepatutnya orang yang diucapkan faham. Bila kita kata Allah Ta'ala nak kita buat sekian, Allah Ta'ala murka pada kita sekian, ni benda yang ada maksud. Macam huruf tadi tak ada maksud, kecuali Allah Ta'ala yang terangkan, barulah kita boleh tahu. So tak maksud dan makna. Kerana tak harus untuk diucapkan hamba-hamba dengan apa mereka tak tahu pengertiannya. Dia telah berlalu nukilan kalam Imam Tabari dan isyarat kepadanya lah. Okey, jadi benda ni yang dikatakan boleh kita kata pengetahuan macam ni, benda gaib ataupun waktu berlaku ni, yang Allah Ta'ala simpan ataupun khaskan ilmu dia saja dengannya, dan dengan kerana sebahagian hikmah Allah Ta'ala saja sorokkan. Tujuan sorokkan tadi adalah kerana pengetahuan yang Allah Ta'ala saja tahu. Kenapa? Macam-macam kita nak sebut tu kan, kisah para sahabat Nabi SAW bila mereka tunaikan umrah pada tahun ke-6 Hijrah. Diorang datang beramai-ramai 1,400 orang 1,400 orang yang bai'atul ridwan, yang diorang janji di bawah pokok, yang Umar tebang pokok tu kan. Pokok tu sebenarnya bukan Umar tebang, sebab diorang pun tak tahu. Cerita dia, Musayyab, bapa kepada Sa'id bin Musayyab, di antara sahabat yang hadir ketika mana perjanjian bai'atul ridwan. Dia kata apa? Bila tengok orang ramai pergi satu pokok dekat Hudaibiyah, duk solat dekat situ dan sebagainya, Musayyab, bapa kepada Sa'id
cerita pada anak dia, Sa'id bin Musayyab ni, kata bahawa kami waktu pergi ke Hudaibiyah tu, jumlah kami ada 1,400 orang nak tunaikan umrah. 1,400 orang. Dan diorang janji dengan Nabi buat pokok tu, seorang-seorang tau, bukan setiap tarekat ni pegang letrek. Kan, awak salam seorang, awak pegang badan. Ni pemalas panggil, dah awak bid'ah, pemalas pula. Kan? Tak betul pasal kes kalau Nabi 1,400 orang tu, dari riwayat Sahih Muslim, ada orang datang 2 kali, 3 kali. Nabi nampak dia datang lintas kan, Nabi kata, kau dah bai'ah belum? Dia kata, dah ya Rasulullah. Mari sini bai'ah lagi. 3 kali dia seorang, 3 kali dia seorang. Ada orang berkali-kali. Mana seorang datang seorang. 1,400 orang. Bai'ah seorang demi seorang. Tak ada pakai letrek tapi nak cerita kan, tahun depannya dia orang datang, tak ada seorang pun ingat pokok mana. Semua tak tahu pokok mana. Serius. Bayangkan 1,400 orang boleh hilang pengetahuan tentang pokok mana. Logik tak? Ikut kepala kita tak logik lah. Macam mana boleh jadi sekian? Tapi Allah Ta'ala ada hikmah tersendiri. Imam Nawawi rahimahullah, dia sebutkan bila jelaskan hadis ni, dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala tak nak umat Islam ni ada perangai atau sikap seperti bangsa terdahulu, sibuk dengan bekas-bekas para anbiya, tapi tidak ikut ajaran para nabi. Sibuk tentang barangan Musa tinggalkan, Harun tinggalkan peti kan, dia convenient yang peti di ark kan, ark tu kan, dia sibuk peti tu ada macam-macam, dia sibuk peti tu, ajaran tak dibuat pun. Itu contoh yang jelas lah. So jadi Allah Ta'ala ada hikmah tersendiri. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi, kenapa sekian sebagainya. So ini Allah Ta'ala saja mengetahuinya. Sebab tu ini termasuk daripada perkara. Contoh dia kata fadabatul lati takhruju fi akhir zaman. Dabah, binatang yang dikatakan akan keluar pada akhir zaman. Dalam surah wa idza waqa'al qawlu akhrajna lahum dabatan minal ardi. Okey, surah An-Naml 82. An-Naml 82. An-Naml 82. Allah Ta'ala sebut dengan jelas, wa idza waqa'al qawlu alaihim, dan bila telah terjadi akan kata-kata mereka, mana apa yang Allah Ta'ala tentukan akan berlaku dah, akhrajna lahum dabatan minal ard, kami akan keluarkan untuk mereka satu binatang minal ard, daripada bumi, tukallimuhum, yang binatang ni akan kata kepada mereka, anna sakanu bi ayatina la yuqinun, bahawa manusia tanda kami tak pernah yakin, tidak meyakini. So binatang akan bercakap, menjadi tanda akhir zaman yang akan berlaku nanti. Okay. Tapi binatang tu apa dia, kan, spesies apa, cakap bahasa apa, bahasa Arab kan, nanti orang Inggeris tak faham bahasa apa. Kita ikut logik kita tanya lah, tapi benda tak perlu. Dan di mana kan keluar lah, sibuk cari. Dan dikata fi azam la ya'lamu kaifaha haqiqataha ilallah. Tak mengetahui bagaimana ia dan hakikat binatang tersebut kecuali Allah Ta'ala. Wala ya'lamu waqta khurujiha illallah, dan tak tahu waktu keluarnya kecuali Allah Ta'ala sahaja. Nah, ini yang mungkin bila masuk teori konspirasi, ini antara benda mereka langgar. Dia kata dah Ya'juj Ma'juj dah keluar, dia kata sekian. Nabi cerita lain, dia cerita lain. Ini tak ada hormat ataupun tak ada sebarang penghormatan yang mereka buat kepada Nabi SAW punya maklumat Nabi bagi, dia jelas. Tapi dia kata macam sekarang jadi biasalah benda ni. Islam ni panggil apa, pusingan. Islam ni kalau kita sekarang orang kata teruk kan. Kalau kita patah balik lepas zaman para sahabat pun orang kata teruk juga. Zaman Bani Umayyah, masuk Abbasiyah, masuk sekian, lepas tu masuk zaman, dia pusingan balik. Manusia ni akan jadi macam tu, akan pusing balik kitaran dia. Sebab tu kenapa empire Islam jatuh. Kalau dia kata dia statik, tak pernah berubah kan, tak adalah kejatuhan tu berlaku. Allah tak jadikan kita ni pasal untuk ingatan bagi kita belajar macam mana kisah Adam makan pohon terlarang. Itu semua tu untuk ajar kita. Bukan kita datang situ engkau lah sekian, engkau lah penyebab dan sebagainya. Tak ada kan. Sebab tu saya ingat sekali bekas bos saya, dia tanya soalan, dia kata seorang Arab macam relax, namanya orang sibuk teori konspirasi apa benda kan. Orang paling tak kisah orang Arab, paling tak hirau. Ada istana putih lah dekat Madinah lah, yang ini nampak ni lah Dajjal lah sebagainya kan. Dia tak kisah je. Jadi tanya saya kenapa, saya kata sebab orang Arab percaya Nabi kata apa, lepas semua berlaku ujung dia apa, khilafah ala nahjin nubuwah, akan naik balik khilafah di atas manhaj Nabi. Dia orang tahu, yakin yang ujung tu akan sampai. Dia tak sibuk masalah tengah-tengah ni, marah orang ke apa. Pasal benda ni
apa benda yang panggil tanda-tanda kiamat atau perkara yang berlaku beriringan sebelum kiamat, dia macam anak kita nak dewasa, anak kita nak balik. Ikut pada kecil kan, time anak kita kecil ni seronok lah, comel kan, lompat-lompat kan, ketawa. Lepas tu dia start besar, terutama siapa ada nak perempuan, siap kan, nak pergi sekolah asrama lah, nak pergi sekian lah, kawan dia siapa, serius tak risau Lepas tu bila start anak kita ubah suara, kita dah sekat tak? Bagi ubat pil kau jangan besar. Besar pening kepala, anak kita pergi sekolah kan, kawan ajar mencarut, kita ajar mencarut, dia pergi sekolah, kawan ajar dia, balik-balik dia mencarut. Datang mana ni? Kawan ajar kan? Kawan ajar ini, kawan ajar itu, banyak kawan ajar lah daripada kita ajar. Kita sibuk kerja sebenarnya tak sempat kan? Jadi ataupun sibuk lari 10 km kan? Jadi anak-anak kita tak dan belajar. Okay, mungkin kita ada belajar lain, tapi kemungkinan dia tak dapat belajar kita, dia belajar kawan dia. Sebelum kajian kawan dia, bayangkan ibu bapa sebenarnya lebih runsing tentang anak-anak ketika remaja daripada waktu lain. Time mana dia absorb kan, seksual punya tajuk, apa lagi, hiburan sekian, artis lah apa benda kan, K-pop, K-pop, semua sekali ada. Tak, serius. Kalau ikut pada kita, logik diri kita kan, kalau boleh budak kena kekal macam tu je, kecil kan, jadi macam mainan kita, macam pet tu, tahu pet anak tu macam pet ya, ni lompat-lompat, tapi tak boleh. Okay, pembesaran ni tadi kita boleh stop. Macam itulah kiamat punya kejadian, takkan boleh dihentikan. Sebab tu kan, lepas daripada khilafah kan, khilafah Rashidun kan, Nabi kata takunil khilafatu ba'di 30 ama, akan jadi khilafah sudahku 30 tahun. Nabi sebut. Para sahabat gila, dia kira diorang tunggu lepasnya akan apa jadi. Lepas tu bila naik Muawiyah kan, Nabi pun sebut juga Malikur Rahmah, raja yang rahmat. So basically diorang tahu dah benda akan jadi. Benda tu nak tak nak dia akan jadi. Sebab tu yang hujung sekali bila Nabi sebut macam-macam, hujung tu apa? Khilafah ala najin nubuah. So orang Arab dia diorang tak kisah yang tengah ni, dia tunggu hujung je. Orang kita sibuk tengah-tengah ni, apa nak buat kan? Apa nak buat, beli tanah masuk hutan. Ini kisah benar, bukan kisah tipu. Jadi, okey. So jadi lah, bila macam binatang tak jadi nak keluar, waktu dia keluar, la ya'lamuha illallah, tak siapa tahu kecuali Allah. Wa hakadha sa'irul ghaibiyat, macam itulah segala perkara-perkara gaib dalam Quran. Tak boleh siapa-siapa kata aku tahu. Allah Ta'ala simpan dah ilmu tu pada Allah Ta'ala sahaja. Bila orang tu kata tahu, dia masalah. Macam ada orang saya jumpa budak kena rasuk. Tapi okey dah sekarang ni, saya tanya dengan staff dekat Al-Khadim, dia cerita budak tu, dia kata okey dah. Nampak dia punya Facebook kan, update happy go lucky dah, tak ada macam itu. Kau tidak datang pergi jumpa orang, dia kata kiamat nak berlaku. Waktu kemudian dalam dia masuk wali masuk dalam badan dia. Lepas tu bila aku wali dia perempuan bukan lelaki. Tapi waktu saya sembang dengan dia kan, dia kata budak ini akan mati. Saya kata wali apa engkau? Saya kata, dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan akhir surah Luqman kan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tak tahu satu nyawa bila di bumi mana dia akan mati. Engkau boleh tahu budak dia mati bila? Engkau wali apa? Kan? Sebagai Quran suruh sambung tak disambung. Saya kata wali bongok. Kau kata aku bongok, kau masuk neraka nanti. Habis itu kelakar dia waktu kita nak pakai bilik kan. Saya kata dah bangun, nak ni ada orang pakai ni. Nanti sebentar, betul dia pingsan, bangun balik. Apa jadi? Dia kata saya naik cara, kata dah keluar, nak balik ni. Kita suruh dia keluar. Saya kata kita nak pakai bilik, keluar. Duduk kat luar, tak ada duduk dalam. Tiba-tiba elok pula keluar pula wali tu. Dia mana boleh apa tahu mati bila kan? Ini masalah lah. Memang kita tahu setiap yang hidup akan mati. Setiap yang kerajaan ke apa akan jatuh. UMNO jatuh kan? Mana ada kekal? Dia kata macam takkan jatuh kan? Takkan hilang Melayu UMNO. Mana ada? Boleh hilang. Pasal apa? Yang memberikan kerajaan, tarik kerajaan Allah. Allah Ta'ala nak bagi siapa, dia bagi siapa. Benda itulah Nabi sebut kepada setiap kabilah Arab yang tawarkan kepada Nabi SAW, aku sanggup ambil engkau, tapi syarat kami ini pegang jawatan lepas engkau tak ada. Nabi kata tak boleh. Nabi kata Allah Ta'ala letakkan kerajaan daripada siapa dia kendaki. Nabi cakap direct. Berpadanan macam ayat 26 surah Al-Imran, tu'til mulka man tasha', kau beri kerajaan pada siapa kau nak. Ya, kita faham macam tu lah. Kita masa relevan tak relevan ni, cuba belajar tawaduk sikit kan. Bila manusia ni rasa kita pasti sekian, tu kan kerja kita. Kau buat apa tu? Okey, wait. Jadi masa dia tengok dia tengok pelik.
Ya orang asap keris, kau asap kopiah apa? Okey. So maksud dia kalau kita faham itu benda ni ghaibiyat, benda akan jadi, ya. Kita akan mati, ya. Kan? Tempat pun kita mengajar pun tak kekal, ya. Tempat mengajar tak kekal kan, orang ambil sewa, ya. Kan? Semua benda tu aturan Allah Taala. Kita boleh buat apa? Kan? Things happen. Kerja kita fikir besok lusa nak buat apa benda, akan datang kita teruskan hidup kita. Cari di mana je ruang-ruang pahala, di mana ruang kita akan dapat darjat sisi Allah Taala. Itu cara kita. Masalah kita nak apa, whining and nagging kan. Kita mengeluh dan juga beletih. Dia takkan menyelesaikan masalah. Itu basic sebenar hidup kita ni. Kan free daripada sebarang beban. Kalau kita tahu Allah Taala usus untuk kita ada baik. Kalau dia tak bagi baik pun dia tahu benda sepatutnya kita dapat. Bukannya kita kata silap kalau aku ada masalah. Itu cara sebenar. Demikian semua perkara gaib, semua perkara gaib. Tak ada siapa boleh tahu. Okey, hukum yang ini. Hukum yang keempat ni dia kata hukmuhu, dia kata wa hadha nau' ghairu wajibin ala ahadin. Bentuk yang ini tak wajib ke atas siapa-siapa pun tahu. Tak payah kajilah. Tak payah buat kajian. Macam yang saya cerita abang tu kan. Wazariyat tu dia nak apa? Last sekali keluar wireless telecommunication. Hebatnya Al-Quran. Dia cerita sedap tau. Hebatnya Al-Quran, hebatnya bahawa Nabi telah ceritakan pada kita benda yang tak pernah ada sekian dia cakap yang tu. Tapi cerita dia kelakar agak bila saya baca hadis, dia tak terima. Saya baca hadis tak terima. Saya kata bang, dia kata hadis ni ada sekian. Saya kata bang, kamus abang buka tu baru buat. Lewat daripada hadis Nabi lagi. Pasal kamus ni dibuat untuk belajar orang ajam. Abang tahu tak benda ni tak ada kaitan pun dengan asal. Abang tak boleh kata bahawa apa abang jumpa ni betul. Bahkan lagi teruk kalau anda kata separuh orang tu dia ambil translation English. Pure English punya translation lagi masalah. Ini jadi bila lepas tu saya nak tahu ni kan, bila kita bagi ayat Quran lain dia tak boleh baca. Dia tak faham. Dia faham ayat yang dia bawa tu je. Yang dia nak impress orang kan dengan ayat-ayat yang dia nak tu, itu je. Kita bagi ayat lain dia dia goyang. Dia tak boleh nak pegang. Jadi basic benda ni kena faham. So kes dia pasal benda ni tak mengetahui dia kecuali Allah Taala. Tapi kalau yang lain macam Masjidil Haram, tak boleh siapa tak tahu. Masjid Aqsa, tak boleh siapa tak tahu. Pasal benda ni adalah benda yang telah datang pengetahuan dia dengan jelas dalam Al-Quran dan kita orang Islam patut tahu. Tak boleh kata tak tahu. Baik. Dia kata bal man tashajjama tafsirahu faqad man tajashama tafsirahu faqad athima waftara 'ala Allah. Dan bahkan sebarang siapa yang berani-berani untuk pentafsiran dia, cuba-cuba untuk mentafsirkan dia, maka telah berdosa dan membuat pembohongan ke atas Allah Taala. Okey. Wadda'a ilman, dan yang mendakwa pengetahuan la ya'lamuhu illallah subhanahu wa ta'ala, yang tak diketahui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala sahaja. Ini adalah di antara kesalahan besar lah. Sebab tu kita kata bila tafsir tu tengok pada 4 tadi. Sama ada benda tu A orang Arab tahu, B kita orang Islam patut tahu, C para ulama tahu, atau D tafsir yang Allah Ta'ala saja yang tahu. Macam huruf putus-putus pada awal surah. Itu Allah Ta'ala situ. Bahkan tak dinukilkan daripada Nabi, tak dinukilkan daripada para sahabat berkenaan dengan pengetahuan apakah itu alif lam mim, tak ada. Tak dinukil daripada mereka. So kita stop situ lah. Yang sibuk kaji huruf alif. Kenapa alif tu tegak, tidak baring? Tahu geng belajar apa ilmu wujud kan, tegak aku sebagai alif, dia punya mantra dia. Alif tidak, la ilaha illallah syarikalah kan. Lepas tu awak alif ke hamzah? Saya bunyi hamzah, alif tak bunyi. Alif di atas A tu salah tau. Dalam bahasa Arab, alif sentiasa mati. Ni datang geng itu, mati lah ustaz, kita ni ikutkan kepada wujud. Itulah mati tu, tak boleh hidup. Bila kita bernyawa, kita kosong, Allah Ta'ala lah berikan sifat-sifat pada kita. Dia baca macam tu pula. Tak ada benda. Tidak ada sebarang penjelasan sedemikian. Baik. So, iktibar pada pengetahuan orang, 4 tu. Pecahan tafsir kedua, thanian, bi'tibari tariqil wusul ilaihi, dengan jalan penyampaian kita kepada tafsir tersebut. So tafsir ni kita pecahkan pada 2 pecahan. Dia kata yang qasimu bihadzal i'tibari ila qismain, dan tafsir kalau ikut pecahan yang ni, pecahan kepada bagaimana kita sampai kepada tafsiran berkenaan, dia akan terbagi kepada 2 bahagian. Al-awwalu, yang pertama, ma yakunu tariqul wusul ilaihi al-athar. Apa yang menjadi jalan sampai kepada tafsiran tersebut adalah athar, kesan yang ditemui daripada Nabi atau para sahabat atau tabi'in. Ni kalimah asar ni dia nama lain bagi hadis atau khabar. Khabar atau hadis daripada Nabi, para sahabat panggil asar. Wa huwa tafsir bi ma'thur, dan dia adalah tafsir yang dengan apa yang ditemui atau dinukilkan.
Mana tafsir secara nukilan. Tafsir secara nukilan. So kita nukil apa yang kita daripada Nabi, nukil daripada para sahabat, tabi'in, para ulama, dipanggil sebagai tafsir dengan nukilan. Tafsir ma'thur, tafsir bil ma'thur. Wasani, yang kedua, ma yakunu tariqul usul ilaihi al-ijtihad. Apa yang terjadi sampai kepadanya dengan cara ijtihad. Mana kita fikir sendiri, kita apa, macam kisah Ali tadi lah. Ali bin Abi Talib ketika dia buat tafsiran berkenaan dengan penjelasan kandungan sekurang-kurangnya adalah 6 bulan, itu ijtihad dia lah. Itu kalau anda kata benda tu memang Nabi terangkan dah dulu, semua para sahabat dah tahu, dan Omar takkan tiba-tiba nak rejam perempuan tersebut. Sepatutnya, betul tak? Tapi oleh kerana Omar tak tahu, dan Omar dan yang tegur Omar hanya dia seorang je, Ali seorang. Memang kita kata memang Ali bin Abi Talib bila dia tegur Omar, dan Omar sendiri sangat berterima kasih. Sampai dia kata laula Abul Hasan la halaka Umar. Kalau bukan kerana Abul Hasan, Ali bin Abi Talib, saya binasa Umar. Banyak Ali stop dia. Macam Umar dia direct to the point dia nak buat. Tapi Ali macam ni. Okay. Jadi macam ni. Penggabungan di antara A dengan B tadi. Mana ayat surah Al-Baqarah tadi dengan ayat surah apa tadi? Ahqaf kan? Okay. So dua ayat tersebut digabungkan untuk keluarkan conclusion, mengandung dan juga menyusu 30 bulan, yang itu 2 tahun. So deduct 24 bulan daripada 30 dapat 6. 6 tu adalah tempoh paling pendek untuk seorang wanita mengandung. Ini ijtihad lah. Tafsiran macam ni ijtihad. Hatta daripada sahabat adalah ijtihad. Kalau Nabi, kita panggil dia adalah apa? Wahyu. So baginda SAW, kata-kata benda adalah wahyu. Tapi para sahabat Nabi SAW, bila dia orang tak rujuk pada Nabi SAW dalam perkara macam ni, dia ijtihad lah. Dipanggil sebagai ijtihad. Ataupun tafsir bir-ra'yi, wahwa at-tafsiru bir-ra'yi, tafsir dengan pendapat. Sebab nanti kita akan belajar pendapat bukan semua tercela. Sebab mereka yang para sahabat Nabi tadi, bila mereka tafsirkan Quran dengan pendapat mereka ni adalah pendapat yang dilapik dengan pengetahuan. Sebab mereka duduk dengan Nabi, belajar dengan Nabi SAW. So kefahaman mereka terbentuk sedemikian. Sebab tu macam Ibn Abbas radhiyallahu kan, walaupun dia budak lagi, ketika mana Rasulullah wafat dia masih budak. Tapi bila mana Umar bawa masuk dalam mesyuarat negara, sebab dia punya kedudukan, asyik duduk dengan Nabi SAW dan Nabi ajar dia. Zaid bin Thabit kenapa dipilih untuk mengumpulkan Quran pun sebab dia muda. Antara guru Quran dia paling muda. So basically kalau kita nak panggil itu, kedudukan mereka dengan Nabi tadi menyebabkan orang akan lebih percaya. Sebab tu bila kita lihat contoh macam apa, para sahabat yang dikatakan sebagai pemberi fatwa di kalangan para sahabat ramai kan. Bahkan ketika Ibnu Hajar Asqalani kata ketika mana Hajjatul Wada', jumlah para sahabat yang hadir dengan Nabi adalah 100,000 orang. 100,000 orang. Tapi bila kita lihat berkenaan dengan rujukan agama, bukan 100,000 tu semua ditanya. Pertanyaan akan timbul kepada para sahabat yang jelas nama dia kita tahu. Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Mas'ud, dan Zaid bin Thabit, Abu Darda, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Nama-nama ni akan muncul sebagai tempat rujukan dan pertanyaan tentang agama. Bukannya siapa-siapa saja. Bukan anybody. Kena faham kat situ. Sebab tu memang mereka ni bila pendapat mereka bukan pendapat yang sebarangan lah. Itu maksud kita. Nanti kita akan bincang nanti insya-Allah tafsir bi-ma'thur atau bir-ra'yi, dia akan jelaskan. Sebenarnya bukan semua tafsir yang bir-ra'yi ni atau pendapat ni ada tercela. Bukan. Dan bahkan bukan semua tafsiran macam Quran dengan Quran. Macam tadi Ali bin Abi Talib buat Quran kan. Dia lah Quran ni dengan, tapi perbuatan dia tu adalah ijtihad dia. Pendapat dia. Tapi pendapat dia ni macam Abu Bakar kata kan, dia bila ditanya tentang kalalah dia terangkan. Walaupun sebenarnya bila diminta tentang tafsiran Quran, dia pernah cakap, langit mana nak payung aku, bumi mana nak tampung aku, kalau aku kata pada Quran benda yang aku tak tahu. Dia ada pendapat itu dalam muqaddimah tafsir Ibn Katsir, dia sebut 6 perkara berkenaan. Langit mana nak payungkan aku, bumi mana nak tampung aku, kalau aku kata pada Quran benda aku tak tahu. Ibn Abbas sendiri pun ditanya berkenaan dengan sehari seperti 1000 tahun, sehari 50,000 tahun. Dia kata macam orang tak nak cakap lah. Macam orang tak nak cakap lah, dia kata. Jadi basically mereka punya perangai atau sikap dia, ketika diorang bercakap tu maksudnya memang diorang tahu sungguh untuk bercakap. Ketika waktu yang lain orang tanya, ada kala diorang reject macam tu je soalan tu. Dia takkan cakap lebih. Diorang sendiri macam tu. Bukannya kita salah faham, kita kata macam para sahabat akan jawab semua. Tak. Diorang jawab apa diorang tahu sahaja. Tak tahu diorang akan diam.
Diorang akan tahan diri mereka daripada bercakap. Itu sudut yang kena kita faham nanti. Sebab tu nanti tafsir bil-ra'yi nanti kita akan lihat bukan semua tafsir dengan pendapat tu salah. Cuma siapakah yang layak? Sebab ada orang kata takkanlah ustaz, Quran ni kan untuk kita tadabbur, kenapa tak boleh saya menafsirkan Quran sendiri? Dia kita bincang kelayakan pula. Kelayakan pula. Macam orang yang tak tahu bahasa Perancis, pergi beli buku masakan Perancis, kemudian pergi masak kuih-kuih Perancis. Agak masak kek lah apa? Croissant, kuro osang. Croissant. Cuba sebut betul. Sebut pun salah. Kan? Nak sebut pun payah. Tiba-tiba datang nak pandai masak. So basically tak kena lah bila kita fikir kan. Tak kenal tepung, tak kenal gula, baking soda tak kenal, lepas tu masuk dapur. Tak kenal minyak. Minyak apa pun tak kenal. Ni minyak apa? Minyak lah ni. Tak tahu minyak bijan ke? Minyak zaitun ke? Awak nak masuk masak tak tergerti mana boleh. So to produce your thought kan, nak keluarkan pendapat berkenaan ayat Quran, awak kena jadi layak. Kalau awak dah layak, kita angkat tangan, kita diam dah. Bila tak layak ni masalah. Tak layak tapi nak bercakap juga. Macam saya bukan doktor, saya cakap tentang perubatan. Memang salah, memang tak layak lah. Contoh macam doktor nak bedah orang kan. Saya kata ustaz, doktor 3 cm ke kanan. Kan? Sebab apa? Qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan bidang saya, okey lah, fine lah kan? Itu benda faham sikit. Okay, baik. So jadi dua tu So jadi kata yang itu wahwa at-tafsir bil-ra'yi. So kalau tafsir yang kedua ni, pecahan kedua berdasar pada jalan kita sampai pentafsiran tadi, sama ada nukilan ataupun pendapat. Nukilan atau pendapat. Salisan yang ketiga, bi'tibari asalibihi, dengan pengambil kiraan akan uslub-uslub atau gaya pentafsiran. So bila kita belajar tafsir ni, kita tafsir ni sebenarnya dalam kita bincangkan, kita akan jumpa tafsir-tafsir ni dia gaya, ada gaya dalam pentafsiran. Okay, yang qasimu bihadzal i'tibari ila arba'ati aqsamin, terbahagi tafsir dengan pengambil kiraan tajuk ni, uslub dia kepada 4 pecahan. Pertama, at-tafsir tahlili. Nanti kita akan bincangkan detail dia berikan penjelasan tambahan. Tafsir tahlili. Tafsir tahlili. Itu tafsir yang apa untuk perungkaian maksud kalimah sebagainya. Kemudian kedua, tafsir ijmali, tafsir menyeluruh. Nanti dia bagi contoh juga. Ketiga, tafsir muqaran. Tafsir muqarin atau muqaran yang mana dia buat perbandingan. Tafsir buat perbandingan. Yang maksud dia bawa semua pendapat, kemudian bandingkan mana yang lebih kuat, kemudian pilih. Kemudian keempat, at-tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i. Baik. Wa ilaika tafsilan mujizan an hadhil aqsam, dan bentang pada anda tafsir secara terperinci ringkas, perincian ringkas bagi pecahan-pecahannya. Di 4 tu dia akan terangkan. Sebenarnya kalau kita buka kitab tafsir, dia akan ada salah satu dari 4 ni cara uslub si penulis tafsir itu, dia akan ikut A atau B atau C tadi, cara mereka mengarang. Okey. Wa ilaika tafsil mujizan an hadhil aqsam. Okey. Dia kata awalan, yang pertama, at-tafsir tahlili. Tafsir tahlili. Dia kata hadzal qism, bahagian ini dia kata huwal ghalibu ala tafasir. Dia yang biasa daripada kita tafsir. The most kita tafsir macam ni. Iaitu ya'midu tafsir ya'midu al-mufassiru, akan pergi si penafsir Quran ni bihadzal uslub, dengan uslub ini, ila tahlil, kepada dia dissect. Maksud dia ayat Quran tu dia akan potong sikit-sikit, tengok kalimah ni maksud apa, huruf ni apa, dia akan bincangkan secara terperinci. Okay, fa yubayyinu sabab nuzuliha, lalu dia akan mulakan dengan apa? Contohnya dia terangkan sebab turun ayat ini. Ayat ni datang, apa sebab turun? Tapi kena ingat, bukan semua, ni tajuk dia, bukan semua ayat Quran dinukil pada kita tentang sebab turun. Sebab tu kitab Asbabun Nuzul kan, yang dikarang oleh para ulama, 2-3 jilid je. Tak sebesar kitab tafsir pun. Walaupun ayat Quran kan ada 2636 ayat kan, 6236, 6236, tapi tidaklah semua ayat tu datang sebab turun. Sebab ada ayat Quran tu datang, dia bukan dengan sebab turun. Allah Ta'ala nak reveal kepada Nabi SAW arahan tertentu tanpa tunggu turunnya, datangnya sebab. Ada ayat Quran betul, ada sebab. Ayat ni datang kisah apa, ayat ni datang kisah apa, itu ada berdasar pada kisah. Tapi ada yang datang tanpa kisah. Contoh macam surah Iqra atau surah Mudathir,
Pada asalnya dia bukan datang dengan kisah. Dia datang untuk Allah Ta'ala nak startkan kepada Nabi sebagai wahyu. So tak timbul, tunggu sebab baru ada. Sebab tu tak dapat kita jumpa semua perkara, ada sebab, dapat dinukilkan sebab. Mana yang besar-besar, ya kita akan jumpa kisah-kisah asbabun nuzul ni, memang ada, tapi bukan semua. So, tapi dalam masa yang sama, macam kisah ni dalam tafsir tahlili ni, so mufassir tu dia akan cuba bawa sebab turun ayat, kemudian wabayanu gharibiha, wabayanu gharibiha, dan juga dia jelaskan akan kalimah-kalimah janggal dalam ayat tersebut, kalimah yang jarang digunakan. Kalau jarang digunakan dia kan panggil gharib. The word gharib ni benda kalimah yang janggal digunakan, tapi orang tak tahu maksud, dia buat penjelasan. Tu macam apa, macam ada apa, Ibn Athir, dia ada kitab, sekarang kita An-Nihayah fi Gharibil Athar, An-Nihayah fi Gharibil Athar, yang buku tersebut kita boleh buka untuk cari kalimah-kalimah pelik yang jarang-jarang pakai. Home tak adalah, dia tak ada alladzina, dia tak terang. Dia tak akan terang benda macam tu. Dia akan terang kalimah-kalimah yang jarang digunakan, yang orang tak tahu kalimah ni maksud dia apa. Maksud macam kuruk kan, kuruk dan Quran. So dia kamus ataupun penjelasan di kalimah-kalimah. Jadi memang ahli tafsir tahlili dia akan pergi pada kalimah ni maksud apa. Kemudian wa i'rabi mushkiliha, dan juga dia akan i'raba mushkiliha, mana dia akan berikan i'rab bagi apa benda kemuskilan dia, untuk bagi depan ke, bagi atas ke. Kalau anda kata baca ni maksud dia apa, kalau baca macam ni maksud dia apa, dia akan datangkan wa bainu mujmaliha, dan dia akan jelaskan keseluruhan ayat ni maksud dia apa ilal akhir, sampai akhir lah. Wa amsilatuhu, dan dia kata contoh tafsir-tafsir macam ni ada seperti tafsir Ibn Atiyah, okey, Al-Alusi, dan juga Wasyaukani, Fathul Qadir Syaukani, Ghairuhum, dan selain mereka. Yang kita panggil dekat sini, dia tak bincang sangat untuk perbandingan, untuk apa pendapat. Dia lebih tumpu pada penjelasan ayat tu, apa yang kalimah ada, sebab turun dia, kan. Kalau dia kata ada i'rab dia, home ni jadi apa, ni jadi apa, dia akan terang macam tu. Dia dissect panggil. Dia cuba untuk perincian kan ayat, setiap ayat Quran tadi macam tu. Kebanyakan kitab tafsir yang macam tu bentuk dia gini. Baik. Sanian, yang kedua, dia kata tafsir ijmali. Tafsir ijmali ni yang sekarang lah, macam saya tengok ada apa yang banyak orang kita pakai tafsir muyassar tu, yang apa diorang bagi free kan. Tafsir muyassar tu actually termasuk macam tafsir ijmali ni. Dia kata ya'milul mufassiru, akan pergi ahli tafsir bihadzal uslub, dengan uslub yang ini, dia kata ila bayani ma'nal am lil ayati, untuk jelaskan maksud menyeluruh ayat ni. Sebab ni ada orang share dengan saya, dia share berkenaan dengan 30 juzuk Al-Quran, pengajaran setiap juzuk Quran tu. Sebenarnya kalau orang tu rajin, boleh buat, memang boleh buat lah, ayat sekian sampai sekian tajuk apa, ayat sekian sampai sekian tajuk apa. Kalau kita boleh ni kan, buat macam tu. Jadi dia berikan gambaran umum. Bila orang tu baca juzuk pertama, apa dia baca sebenarnya, tajuk apa. Kemudian bila dia baca juzuk kedua, apa dia baca. So dia lebih kepada menyeluruh apa benda yang ada dalam tajuk yang sampai. So tafsir panggil tafsir ijmali. Okey. Dia kata apa, ila bayani ma'nal am lil ayati duna ta'arudi li tafsir tafasil, tanpa dia masuk kepada perincian pun, tak bincang kalimah ni maksud apa, tak bincang. Kali i'rab, seperti i'rab dia ke, wal lughah, bahasa, wal balaghah, wal fawaid wa ghairiha, tu tak masuk. Okey. Dia cuma pergi kepada ayat ni apa Allah Taala nak. Okey, macam alhamdulillahirabbil alamin, mana memuji Allah Ta'ala dirinya, dan maksudnya dekat sini Allah Ta'ala mengajar kita untuk muji dengan cara dan jelaskan dia ada pentadbirkan alam. Sifat dia Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kadang-kadang ringkas je, memang benda tu bentuk pada keseluruhan ayat dia nak keseluruhan. Kalau macam keseluruhan surah kan, macam Al-Fatihah tu, dia macam kalau kita buka kepada bila Nabi kata qasamtu salata baina abdi nisfain, aku bahagikan solat dengan antara aku dan hamba-ku dua bahagian. Idza qala al-'abd, bila seorang hamba tu kata alhamdulillahirabbil alamin, Allah Taala jawab hamidani abdi, hamba aku puji aku. Kemudian ar-rahmanir rahim, asna alayya abdi, hamba ku sanjung aku. Kemudian bila hamba tu kata maliki yaumiddin, Allah Taala jawab majjadani abdi, hamba aku mengagungkan aku. Kan? Mana disebut apa tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Taala jawab hadza baini wa baina abdi, inilah apa di antara aku dan hamba-ku. Wali abdi mas'al, untuk hamba-ku apa yang dia minta. Lepas tu ujung tu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, hadza li abdi wa li amri sal. Kalau ikut pada hadis tu, kita dapat lihat sebenarnya surah Al-Baqarah tu dia ada 3 segmen. Segmen pertama puji dan sanjung Allah Taala.
Segmen kedua, serah diri kepada Allah Ta'ala. Segmen ketiga, doa kepada Allah Ta'ala. Perhatikan dia punya cara pecahan tu. Ini macam ni kita baca, kalau kita sebut macam ni, ini tafsir ijmali lah. Atau kita kata Al-Fatihah itu adalah adab. Bila kita minta kepada Allah Ta'ala, merayu mohon kepada dia, maka kita patut memulakan dengan puji dia, sanjung dia, agungkan dia, kemudian serah diri kepada dia, kemudian barulah kita minta apa kita nak. Itu contoh macam mana tafsir ijmali. Okey, dia dapatkan unyuruh je. Tak perlu kita pergi detail kalimah alhamdu tu apa maksud, tak payah. Okey. Wa min amsalati tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di bin Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Ini tafsir yang biasa yang sekarang lah, tafsir muyassar pakai macam tu. Dia ambil daripada dia. Wa tafsir Makki An-Nasiri, tajiduhu anda dapati dia kadzalika, macam itulah. Fi tafsir al-Maraghi wa Abu Bakar al-Jazairi tahta unwan al-ma'na al-ijmali. Bakar al-Jazairi dia ada kitab Aisyah Tafasir. Aisyah Tafasir ada terjemahan tak saya? Aisyah Tafasir. Dan dalam kitab tersebut dia ada bahagian bab khas, lepas dia terangkan kalimah dan sebagainya, lepas tu ada tafsir ijmali, tafsir menyeluruh bagi ayat yang dibincangkan. Dia jadi memang kita kata ini bentuk yang ringkas lah untuk kita tahu apa pengajaran ayat berkenaan. Kemudian salisan ketiga, at-tafsirul muqaran atau muqarin, tafsir perbandingan. Ni tafsir ni yang biasa kita akan lihat. Dia kata ya'midul mufassiru, dia kata akan pergi ahli tafsir ni bihadzal usul, dengan gaya ini, ilal qaulain fi tafsir wa yuqarinu bainahuma. Dia akan pergi pada dua pendapat. Dia bawa pendapat A, pendapat B. Macam dia bawa ayat, lepas tu dia bawa kata-kata tabi'in ke, atau bawa hadis Nabi ke, dia bawakan pengertian daripada pendapat salaf, okay? Kemudian dia akan membandingkan antara kedua pendapat tadi, ma'tarjih ma yarahu rajiha, berserta dengan dia menguatkan atau mentarjihkan mana dia lihat sebagai kuat. Ini tafsiran yang bila ada khilaf, dia bawa dalam tafsir ini, dia akan bawa khilaf. A kata, B kata, C kata, kemudian dia akan ulas mana yang lebih kuat ikut pendapat ni. Dia akan cuba macam tu. Ni kalau dia kata memang dia buat macam tu. Contoh dia kata kat sini adalah min amsilatihi tafsir Ibn Jarir At-Tabari. Tafsir Ibn Jarir At-Tabari, ini yang paling jelaslah menggunakan uslub ini dan mencontohi dia tafsir Ibn Katsir. Semua sekali buat macam tu. Dia bawa kaul, kemudian dia akan, kalau ada khilaf dia akan terangkan. Bahkan kalau dia kata maksud dia serupa, dia kata maksud dia serupa. Kalau ada percanggahan, dia akan mula menangkan salah satu. Ini kalau dia kata ada khilaf, dan kebiasaan ni tafsir ini tafsir dengan maksur lah. Tafsir dengan dapat nukilan daripada para salaf, dia bandingkan kat situ. Ini bab ni, pada bab yang ke-13-14 ni kita akan tengok macam mana dia taujihkan tafsir salaf. Kat sini kita akan dapat perhatikan lagi banyak. Okey. Dia kata antara contoh dia tafsir Ibn Jarir At-Tabari, tafsir Ibn Jarir At-Tabari wa ghairuhu, dan selain beliau, mimma yadhkuru al-aqwal mufassirin wa yurajjihu ba'daha ala ba'din. Dan selain daripada Ibn Jarir At-Tabari, di kalangan orang-orang yang akan menyebut pendapat-pendapat ahli tafsir dan mentarjihkan sebahagiannya kata sebahagiannya lain. Okey. Wa minhu yaqumu bihi al-an, dan sekarang dia kata ada seorang yang buat benda ni. Dia kata Abu Abdurrahman Ibnu Aqil Az-Zahiri, min ardihi, daripada pembentangan beliau fil idzaati, daripada di radio li tafsirihi, bagi tafsiran beliau al-musamma tafsirut tafasir. Tafsirut tafasir di radio pada zaman buku ni ditulis, dia kurang dalam 14 tahun 15 tahun lepas, ada dibuat rancangan dekat radio macam tu. Jadi memang dia kata dia akan buat perbandingan lah, dia bawa kaul pertama, kaul kedua, ketiga, untuk supaya buat nampak kepada orang mana yang lebih kuat, dan dia menangkan mana salah satu di antara pendapat tersebut. Dia kalau mudah sikit nak tengok contoh contoh macam inilah. Kalau kita kata apa, kita ambil pendapat ni macam Ibn Katsir punya. Ibn Katsir contohnya, bila dia bawa tafsiran, dan dia akan ambil pendapat daripada salaf tentang ayat yang datang tu. Okey, kemudian dia akan kata ini pilihan Ibn Jarir At-Tabari. Contoh dah dia kata. Sekejap. Contoh kejap saya tunjukkan. Contoh.
Kelas lain tapi tengok baik. Dia kat sini bila dia datangkan pendapat-pendapat, dia akan sebutkan ini pilihan Ibnu Jarir. Kemudian kalau anda kata dia setuju dengan kata-kata tersebut, dia akan sambunglah. Tapi kalau anda kata tidak, dia akan cuba untuk jelaskan. Contoh sini. Dekat sini dia datangkan pendapat. Bila dia kata wal muqiminas salah. Ni ayat surah An-Nisa, ayat yang kejap okey, sini. Dia bincang ayat ni, ayat ni, kalimah wal muqiminas salah ni. Wal muqiminas salata. Dia kata apa? Akan tapi orang-orang yang teguh dalam ilmu di kalangan mereka dan orang beriman, mereka beriman apa Allah turunkan kepada mereka sebelum daripada engkau, dan orang yang mendirikan solat. So dia nak ataf ke mana? Sebab kat sini semuanya datang dengan apa? Dengan rafa' pada depan. Lepas tu wal muqim salat tu mana? Okay. Bila dia bincangkan tajuk muqim salat tu siapa? Dekat sini dia sebut tau. Dia sebut sini. Okey, dia kata sini. Dia kata wa qauluhu, dan kata-kata beliau. Kata-kata Ibnu Katsir, firman Allah Taala. Firman Allah Taala, kata Ibnu Katsir, firman Allah Taala wal muqiminas salata. Nampak Tak ada ke? Oh ya ke? Pula. Okey. Sekarang ada? Tak ada tak? Salah cucuk tu. Ke tak cucuk betul? Oh ya ke, salah kabel ke? Saya duk ingatlah kata tadi ada benda. La ilaha illallah. Tak check balik. Patutlah seronok cakap seorang-seorang je. Orang tak aku tu ni orang tak nampak sana. Yang kena buat yang tu. Baik. Pasal nak bagi contoh ke macam mana yang Ibnu Jarir. Okey, macam dia dikatakan tafsir Al-Quran ni kan. Dia kata wal muqiminas salata, dia kata. Semua tulis macam tu tau. Okey, bila sebut tadi pasal kes ayat dia. Ayat dia datang, depan kita naik baik. Ayat An-Nisa 162 tengok depan. Dia katakan bila Allah Taala dah terangkan dalam ayat ini, potongan ni untuk cerita tentang Bani Israel, perangai mereka, hukuman Allah Taala ke atas mereka, apa Allah Taala buat pada mereka. Kan fabizulmihim minal ladina hadu, maka dengan sebab kezaliman daripada orang yang Yahudi ni, haramna alaihim at-tayyibat, kami haram ke atas mereka benda-benda baik, uhillas lahum, yang dihalal kepada mereka sebelum ni. Okey, bisaddihim an sabilillah, yang sebab mereka menyekat daripada jalan Allah, kathira, kerap sangat, wa akhdhihimur riba, dan perbuatan mereka mengambil riba, wa qad nuhu anhu, dan sedangkan mereka terlarang daripada riba, wa aklihim amwalan nas bil batil, dan makannya mereka harta manusia dengan batil, maka Allah Taala hukum mereka. Wa atadna lil kafirina minhum azaban aliman, kami siapkan untuk orang kafir di kalangan mereka azab yang pedih. Okey, kemudian Allah terangkan warasikhuna fil ilmi walakin rasikhuna fil ilmi, sedangkan akan tapi orang yang teguh dalam ilmu pula, minhum di kalangan mereka yang Yahudi juga ada, wal mu'minun, dan orang beriman. Perangai mereka adalah yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, mereka beriman dengan apa turun pada engkau dan apa turun sebelum dari engkau. Wal muqiminas salata, dan orang dirikan solat. Wal mu'tunaz zakata, tunaikan zakat. Wal mu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman Allah yang hari akhirat. Ulaika sanu'ti ajram azima, nu'tihim ajran azima, mereka itu akan diberikan ganjaran yang besar. Okey, kat sini muqimin, baca tak ni kalimah ni? Dia pelik sikit sebab apa tahu? Semua lain rafa'. Allah Ta'ala menafikan, alihkan daripada Bani Israel kena hukuman tu. Allah Ta'ala asingkan kumpulan lain yang tak macam diorang, yang tak kena laknat, tak kena murka Allah Ta'ala. Yang sifat mereka adalah teguh dalam ilmu di kalangan mereka, serta orang beriman. Mereka ni beriman dengan apa turun kau. Betul kat sini muqimin. Kenapa baris bawah? Atau kenapa dia guna ya nun, tak guna waw nun? Pasal dia sepatutnya sama macam al-mu'minun, minat muslimun, sebab dia kan semua waw nun, dia ataf macam tu. Bawah tu pula wal mu'tunaz zakah, nampak? Nampak tak waw nun? So jadi kat situ dia kat sini macam ni akan datang khilaf. Okey. So Ibnu Katsir bila nak terangkan tajuk ayat ni, dia bawa. Dia kata wa qauluhu, dan firman Allah Taala wal muqiminas salata, dan orang mendirikan solat, hakadha huwa fi jami'il masahifil a'immati, beginilah ia dalam semua masaf-masaf para imam. Tak ada seorang pun tulis muqimun, semua tulis muqimin.
Wa kadza huwa fi mashaf Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab punya mashaf macam ni juga. Kadang-kadang Ubay punya lain sikit daripada Zaid bin Thabit, tapi masih lagi macam tu juga. Wa dzakara Ibnu Jarir annaha fi mashaf Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud pun dari Mas'ud kat sini Ibnu Jarir kata masa Ibn Mas'ud ada datang lain. Wal muqimunas shalah. Qala, beliau berkata, kata Ibnu Jarir, wasahihu qiraatul jami'. Tapi yang sahih adalah bacaan yang semua. Kecuali yang tadi datang tu semua baca dengan muqimin bukan muqimun. Okey. Thumma radda 'ala man za'ama anna dhalika min ghalatil katibi. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari tolak, reject ataupun jawab balik pada siapa yang mendakwa bahawa itu tulisan muqimun tadi daripada atau muqimin tadi daripada kesalahan penulis. Bukan tulis, silap tulis. Thumma dzakara ikhtilafun, kena disebut pecahan orang ramai. Faqala ba'dhum, maka dia kata maka berkata sebagian mereka, huwa mansubun al-madah. Dia dimasukkan di atas madah, pujian. Kama jaa, macam datang fi qaulihi ta'ala dalam surah Al-Baqarah 107, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirin. Dan orang yang setia dengan janji mereka bila mereka berjanji, dan orang bersabar ketika mana dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan sakit dan keadaan peperangan. Okey. Ini dikata dan waqala, dan kata hadza sa'irun fi kalamil arab. Ini harus dan cakap orang Arab boleh je. Sekejap baca waw nun, sekejap baca ya nun. Kalau geng-geng yang Kristian Arab, dia kata ini kesalahan Al-Quran. Dia kata ini kesalahan Al-Quran. Orang yang tak belajar akan kata ish, asal ni. Sedangkan kita kena faham, Quran dia adalah standard untuk bahasa Arab, bukan bahasa Arab standard atas Quran tau. Mana apa Quran kata boleh, itu bahasa Arab. Apa Quran kata tak boleh, itu bukan bahasa Arab. Itu konsep dia. Sebab tu tak boleh orang tu kata Quran salah nahu. Sebab nahu bahasa Arab ni diambil daripada Al-Quran. So kalau ni kata ada orang baca ayat ni kan, saya nun tak waw nun, dia akan timbul tajuk. Tapi kat sini okey. Dia kata ini harus dalam kata-kata orang Arab, macam dalam syair dia buat syair. Okey, dia buat syair. Kemudian dia kata, kemudian wa qala akharun, ada kata kumpulan lain kata ya nun tu sebab apa? Huwa makhfudun ala atfan ala qaulihi bima unzila ilaika wa unzila min qablika. Dia adalah ataf atau susulan kepada firman Allah Taala yang sebelum tu, dengan apa diturun pada engkau dan dengan apa turun sebelum engkau. Yakni orang terhadap orang yang dirikan solat tu, mereka orang-orang yang diturun kepada mereka sebelum engkau. Orang sebelum engkau yang mendirikan solat. Maksud dia, wa ka'annahu yaqul bi iqamati solah, yang sebelum engkau dengan mendirikan solat. Ya'tarifuna bi wujubiha wa kitabatiha alaihim. Dan mereka mengiktiraf kewajipan solat dan juga kefarduan solat ke atas mereka. Au annal murada bil muqimin as-salah al-malaikah, ataupun sebab ketiga kata dikehendaki dengan muqimin solat itu adalah para malaikat. Okay, kemudian wa hadza ikhtiyar Ibnu Jarir, ini pilihan Ibnu Jarir, yakni al-mu'minun bima unzila ilaika wa ma unzila ilaika bil malaikah, beriman dengan apa turun kau dan dengan para malaikat. Tapi tengok Ibnu Katsir kata wa fi hadza nadhar, pada pendapat ni ada sikit kita tak setuju. Wallahu a'lam. Jadi bentuk macam ni lah, ni kaedah yang dipanggil tafsir muqaran. Sebahagian orang suka bentuk macam ni, sebagian orang suka bentuk tafsir yang saya kata tadi lah, bincang sepatah-sepatah kalimah-kalimah tu, balaghah dia punya sudut bahasa dia sebagainya. Ada orang suka macam tu. Tapi ada orang suka macam ni. So basically kalau kita nak faham, ini uslub atau gaya pentafsiran Al-Quran. Gaya pentafsiran Al-Quran mana tadi? Okey. Bukan di sini. Kita bukan baca ni. Okey, kita baca ni. Okey, dia kata kat sini. Okey, jadi macam itulah dia kata. Okey, baik. Rabi'an yang terakhir, tafsirul mawdu'i. Tafsir al-mawdu'i. Baik. Wallahu a'lam. Tak ada banyak, nanti pening. Tafsir mawdu'i ni kita ni baru ni meninggal. Beberapa hari lepas, antara ulama yang terkenal dalam tajuk meletakkan kaedah tafsir mawdu'i ni, Dr. Mustafa Muslim. 3 hari lepas terkenal, dia antara orang. Bahkan kalau pernah cerita dulu tafsir mawdu'i surah Quran 10 jilid, dia buat projek ni, dia panggil pensyarah-pensyarah universiti untuk bersama dengan dia buat kerja ni. Dia jadi penyelia dan dapat keluar tahun 2010 dulu, dan 20 tahun lepas 11 tahun lepas buku keluar satu kitab tafsir mawdu'i yang dia buat secara, macam saya sebut tadi kan, surah Fatihah punya pecahan tu, dia lah di antara yang fahamkan maksud macam mana. Bahkan bila terangkan tentang Fatihah ni Ummul Quran, sebab apa? Dia kata dalam Fatihah tu adalah intipati pada semua surah-surah Al-Quran. Nanti insyaAllah nanti akan datang kita terangkan macam tafsir mawdu'i ini sebenarnya penting pada zaman sekarang.
Cuma nanti dia ada 2-3 bentuk lah, 2-3 bentuk yang sekarang dah tak dikatakan tafsir maudhu'i. Contoh macam Yahudi dalam Quran, wanita dalam Quran. Yang contoh macam dikumpulkan Quran tentang wanita kemudian dibahaskan. Itu tak lagi macam ikut keputusan yang dibuat ataupun kajian yang dibuat oleh Dr. Mustafa Muslim, dia bukan lagi tafsir maudhu'i macam bentuk yang dimaksudkan. Nanti insya-Allah kita bincang nanti insya-Allah. Baik. Wallahu alam. Ada soalan? Okay, tak ada Tak ada, kita berhenti sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.